Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung soalan SPM 2014 bahagian B1. Okey, kita akan ada 3 bahagian lah untuk video ini. Untuk soalan ini. Okey, so kita akan jawab soalan B1. Jadual 7 menunjukkan haba peneutralan bagi 2 set eksperimen yang menggunakan asid yang berlainan yang bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida. Tahun 2013 dia guna natrium hidroksida. Tahun 2014 dia guna kalium hidroksida. Tu perbezaan dia. Okey, dia sebut kat sini asid E bila bertindak balas dengan larutan kalium hidroksida, haba yang terbebas adalah 55 kJ per mol. Manakala asid J bila bertindak balas dengan kalium hidroksida membebaskan 57 kJ per mol. Jadi yang kita kena realise kat sini adalah asid E ni bila bertindak balas dengan kalium hidroksida, nilai haba yang terbebasnya adalah lebih rendah berbanding yang asid J dengan kalium hidroksida. Setiap kali saya akan mention that negative sign untuk mana-mana haba, okay, negatif itu bukan menunjukkan nilai haba itu, tetapi menunjukkan bahawa ini adalah tindak balas eksotermik. So kalau kita nak tengok nilai haba, kita hanya tengok value tu lah, nombor tu sahaja. Okay, so 55 adalah kurang daripada 57. So set 1 tu nilai habanya adalah lebih rendah berbanding set 2. Itu yang kita kena realise. Jadi soalan dia adalah berdasarkan jadual 7, cadangkan asid E dan asid J. Okay, itu soalan yang pertama. Banding dan terangkan perbezaan bagi nilai peneutralan 2 set eksperimen itu. Okey. So seperti yang kita tahu, asid E adalah asid lemah. Asid J adalah asid kuat. Kenapa? Sebab asid lemah bila bertindak balas dengan alkali kuat, memang nilai haba dia adalah lebih rendah lah. Nanti kita tengok macam mana nak terangkan tu. Okey, poin pertama kita akan sebut E ni apa? E, kita letaklah mana-mana asid lemah, mana-mana asid karboksilik can be your answer. Cuma biasanya orang akan tulis asid etanoik lah. Sama ada you eja asid etanoik atau you tulislah formula kimia bagi asid etanoik. Yang kedua, J ialah mana-mana asid kuat. Okey, tak kisahlah asid diprotik ke monoprotik, tak kisah, asalkan dia asid kuat. So your options can be asid hidroklorik. Okey, tak nak eja, you boleh tulis formula. Ataupun asid nitrik. Sama juga, boleh tulis formula kalau tak nak eja. Ataupun asid sulfurik. Okey, mana-mana satu. Tak payah tulis semua. Mana-mana satu sahaja. Now the question is kenapa? Ini pun saya dah terangkan dalam video yang sebelum ini. So again, as you can see, soalan tu repeats. Okey. So kita akan terangkan perbezaan nilai haba. So tadi kita dah terangkan kan ni. So kita akan kata nilai haba set 1 lebih rendah berbanding set 2. Kenapa? Kenapa pula? Okey, kenapa is because asid E atau asid etanoik, because you answer asid etanoik tadi, ialah asid lemah. Asid J ialah asid kuat. Okey, apa kesannya habis tu satu? So what? Kan orang akan tanya kan. Jadi asid E ini mengayon separa dalam air. Asid J mengayon sepenuhnya dalam air. Kita kena tulis untuk kedua-duanya sebab soalan ni minta you untuk banding dan terangkan. So disuruh bandingkan. So sebab itu poin 3, 4 dan 5 adalah perbandingan. Okey. Poin yang keenam,
seperti yang saya dah terangkan dalam video sebelum ini. Poin yang keenam. Okay, kenapa kalau dia adalah asid lemah dan nilai haba dia adalah lebih rendah? Konsep dia macam ni. Okay, contoh asid etanoik mengayon separa dalam air bermaksud tak semua molekul asid etanoik itu akan bertukar menjadi ion hidrogen. So ini contohnya 100 molekul dia. Yang mungkin bertukar ni hanya 30 sahaja. Okey, manakala kalium hidroksida itu adalah alkali pekat. Bukan alkali pekat, alkali kuat. Bila alkali kuat mengayon dalam air, dia akan mengayon sepenuhnya dalam air. Bila mengayon sepenuhnya dalam air, contoh ini ada 100, ion hidroksida ni pun ada 100. Tetapi nak bertindak balas dengan hidrogen tak boleh semua pula, ada 30 sahaja. So, mana nak jadi yang baki 70 tu? Jadi, apabila telah bertindak balas kedua-dua ini, okay, ion hidroksida dan juga ion hidrogen itu, haba yang terbebas itu digunakan untuk mengayonkan molekul asid etanoik yang belum mengayon lagi. Okay, same exact way of me explaining in the previous video. So, boleh tengok juga. Okay, so, haba yang terbebas daripada peneutralan asid dan alkali digunakan untuk, saya padam yang lain maaf untuk mengayonkan molekul asid etanoik yang belum mengayon. Macam tu. So, dapatlah 6 markah kat situ. Okay? So, saya harap anda faham. Dan soalan ini adalah soalan yang kedua berkaitan dengan haba peneutralan ni. Kalau tengok 2013, exactly the same thing. Cuma bezanya dari segi allocation of marks. Sebab dia ada include this part of the question. Okay, see you in the next part. Thank you.